أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Pemaaf. Wahai Allah yang Maha Pengampun. Wahai yang Maha Penerima Taubat. Wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq. 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 Wahai Allah yang Maha Pemilik, yang Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakanlah hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras agar sentiasa gemetar ketika menyebut nama. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara, lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abadimu yang suci. Alimu ya Hakimu ya Rashid, ya 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 Alimu ya Hakimu ya Rashid. Wahai Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha cerdas, kurniakanlah kepada kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna.
يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas guru kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta
Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Doa Rabitah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasfiq Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah pada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Kunut nazilan. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwwika wa aduwwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami muslimin muslimat, mukminin dan mukminat
satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, letakkanlah, Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab dan gerakkan awan. Yang tewaskan tentara. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda yang dikasihi dan kawan-kawan rakan yang ada bersama di dalam majlis kita pada hari ini. Tak dengar? Saya tak tahu nak buat. Okey. Ayat surah yang telah lalu yang kita sama-sama menelitinya, itulah surah apa itu? Surah Al-Adiyat, ya. Surah Al-Adiyat wal Adiyat. Hari itulah. Hari itu kita ulang sikit, kita peringatkan balik. Kita peringatkan balik Al-Adiyat ini. InsyaAllah bila kita dah selesai mengulang kaji tentang surah yang telah lalu, ya. Surah yang telah lalu iaitu surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ma makna Al-Adiyat? Apa makna Adiyat? Ada berapa jenis kuda sini? Ini Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini. Kuda wal adiyat. Itu kuda apa? Kuda yang lari dengan tangkas sampai terdengar dia punya apa? Dia punya percikan api. Hembusan nafas dia tu. Al-adiyat. Ini kuda perang lah. Ini dimaksudkan adalah kuda perang. Wal adiyati dhabha. Kemudian yang kedua, fal muriyati qadha. Kuda apa pula ni? Kuda apa dia panggil sini? Ada kata api, ada kata gempur. Yang mana satu ni? Memercikkan api. Kuda pengempur kan? Kuda. Dia mengeluarkan. Buat sikit. Tak nampak. Nak tengok. Nak tengok.
Okey. Falmuriyati qadaha. Falmuriyati qadaha. Kuda ni kuda penggempur yang apabila dia lari dengan pantas tu dan kakinya ladamnya tu terkena pada batu atau benda keras, dia akan mengeluarkan api. Qadaha. Falmuriyati qadaha. Ini juga adalah kuda yang digunakan dalam peperangan. Falmughirati subha. Ini kuda apa pula? Menyerang, kuda penyerang. Mughirati subha. Yang menyerang subha, subuh pada waktu pagi. Dia menyerang pada waktu pagi. Fa asarna bihi naqa'a. Sampai menyebabkan keluar debu, timbul debu dari sebab tangkasnya, lajunya dia. Fa asarna bihi naqa'a. Naqa'a di situ mana debu. Okey. Ada satu tafsiran lagi. Naqa'a ni adalah dengan makna apa? Sorak-sorai. Sorak-sorai. Saya tak sebut itu kan. Ini boleh didapati di dalam tafsir Azhar oleh Hamka. Naqa'a tu, fa asarna bihi naqa'a. Memang lagu kuda satu kalau dia apa ni dia fa asarna bi fa wasatna bihi fa asarna bihi naqa'a, mana dia boleh memberi kesan kepada akan keluarnya debu-debu dengan sebab lajunya dia lari itu. Itu satu debu kan. Dan satu lagi diertikan sebagai sorak-sorai. Dikatakan ini pun satu tafsir yang boleh diterima. Satu tafsir yang boleh diterima. Itu sorak-sorai. Kerana kadang-kadang suara sorak-sorai itu sebagai lambang dalam berperang. Kan kita tengok, kalau kita tengok filem tu kan. Kalau ruyuh tu. Tapi ruyuhnya tentera Islam ni bukan ruyuh yang tak ada isi, kan saja-saja begitu saja. Tapi dia ruyuh dengan ucapan la ilaha illallah ataupun Allahu akbar, Allahu akbar kan. Jadi ini adalah sebagai dijadikan sebagai semboyan dalam peperangan. Ceritakanlah pada zaman di mana pada abad yang ke-19, di akhir abad ke-19, para mujahidin di Aceh ketika berperang dengan Belanda, maknanya mereka ini menyorakkan dengan suara kalimah la ilaha illallah ataupun Allahu akbar. Jadi ini diakui sendiri oleh tentera Belanda. Mereka mengakui sendiri dengan terus terang bahawa mereka sangat takut mendengar kalimah sorak-sorai la ilaha illallah Allahu akbar. Mereka sendiri mengaku. Begitu jugalah apa yang berlaku di mana di Turki ya. Tentera Turki dalam peperangan juga mengeluarkan kata-kata itu. Jadi naqa'a di situ kita kata boleh dua pendapat lah. Satu iaitu apa dia tadi debu dan kedua adalah sebagai sorak-sorai sebagai semboyan di dalam peperangan. Fa'asarna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a. Ini semua digunakan maknanya perkataan sumpah ini fal-'adiyat dhabha fal-muriyah qadaha fal-mughirat subha. Semua ni tiga jenis kuda
peperangan ini Allah gunakan sebagai sumpah. Untuk apa? Untuk nak menyatakan apa? Untuk menguatkan pernyataan tentang apa? Nak menyatakan tentang apa? Innal insana li rabbihi lakanun. Itu nak menyatakan bahawasanya manusia ini adalah maknanya tidak berterima kasih. Kanud. Maknanya tidak berterima kasih kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan. Innal insana li rabbihi lakanun. Di sumpah itu adalah nak menguatkan ini, nak menguatkan sesungguhnya manusia itu sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Tak bersyukur kepada Allah. Okey, itu satu maknanya digunakan sumpah. Sumpah. Ayat ke-7 dan ke-8 tu untuk nak menguatkan tadilah. Bahawasanya manusia ni innahu ala zalika lasyahid. Sesungguhnya dia atas demikian itu. Mana atas demikian itu, iaitu demikian yang di atas tadi, itu nak mengatakan bahawa manusia ini adalah tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Dan manusia itu juga mereka syahid, adalah mereka menyaksikan sendiri, sifat yang buruk ini yang ada dalam diri mereka. Mereka tahu, mereka lihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri sifat itu yang ada pada diri mereka. Dan lagi satu, manusia juga innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ini sangat cinta kepada harta. Lihubbil khair. Kalau kita terjemah harfiah, sesungguhnya manusia ini lihubbil khairi, sangat suka kepada kebaikan. Khair itu makna kebaikan. Tapi di sini yang dimaksudkan ialah harta. Manusia itu sangat suka kepada harta. Dan terlalu sangat. Innahu lihubbil khairi la syadid. Syadid. Kita tengok dalam laras bahasa Al-Quran ini sudah ada huruf yang menguatkan ayat itu. Inna, sesungguhnya tu inna. Kita jumpa di mana pun, inna tu makna sesungguhnya. Inna ni sama ada kita jumpa dia hamzah dia berbaris bawah, selalunya dia duduk di awal ayat. Kalau kita jumpa anna, selalunya anna itu duduk di tengah ayat. Maknanya sama, sesungguhnya. Tapi inna digunakan di awal ayat, anna di tengah ayat. Maknanya sama, sesungguhnya. Itu dah kuat dah. Ayat ini dimulakan dengan tu kuat dah. Ditambah lagi dengan innahu lihubbil khairi la syadid. Lam lagi tambah. Makna nak menambah kuatkan lagi ayat itu, sehingga nak mengatakan bahawa sesungguhnya dia, manusia itu, innahu, kerana cintanya, lihubbil khair, cintanya al-khair, kepada harta, la syadid, adalah keterlaluan, terlalu cintanya kepada harta. Wa innahu lihubbil khair la syadid. Harta. Dunia lah. Sukakan dunia. Okey. Kemudian ayat seterusnya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Nak katakan kepada manusia ni jangan macam tu. Jangan bersikap begitu. Jangan bersikap cintakan harta. Cintakan dunia. Maknanya selalu orang kata kalau dunia ni kita letak di tangan cukuplah. Jangan letak di hati. Kalau letak di hati habis. Sayang, ini sayang, ni tak nak bagi, ni tak nak infak, ni tak nak sedekah, tak nak, sayang. Jangan letak di hati, letak di tangan sahaja. Jadi maknanya kita boleh buatlah ikut suka kita lah, kita nak ni kan. Kita nak buat kan. Kemudian Allah kata di dalam ayat yang ke-9 tu, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur.
Ni nak menyatakan jangan macam tu, jangan macam tadi tu. Jangan apa ni sangat suka, sangat melebihkan kepada maknanya sayang kepada harta ataupun dunia ini. Jangan. Tak tahukah kamu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tak tahukah kamu apabila tak tahukah manusia ni apabila dia dibongkar? Afala ya'lamu idza bu'thira. Bu'thira tu makna dibongkar apa yang ada di dalam kubur. Ingat, bahwasanya dia bukan akan duduk dalam kubur selama-lamanya. Dia akan dibongkar. Kubur tu akan dibongkar. Apabila saja bunyi apa orang panggil tiupan sangkakala, maka akan terbongkarlah kubur, keluarlah manusia itu. Yang mana bila keluar manusia, mana ingat bahawa dia akan dihisab, akan dinilai, akan dikira oleh Allah apabila dia berada di mahsyar nantinya. Jadi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur dan wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan, ditunjukkan, dibentangkan apa yang ada di dalam dada dia. Mana apa yang ada dalam dada dia, apa yang dulu dia sembunyi ke di dalam hati dia apa-apa kan. Itu hussila ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada dia. Dan ingatlah inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka di hari itu, yauma idzin, pada hari itu adalah amat mengetahui segala apa yang mereka lakukan dulu semasa di dunia dulu. Semasa di dunia dulu, dia pemurah ke, dia bakhil ke, kikir ke, Allah tahu semua. Senang ke dia menginfakkan? Mudah ke dia mengeluarkan harta dia untuk menolong orang susah, menolong anak yatim, memberi bantuan kepada orang yang memerlukan? Akan Allah bongkar semua itu. Kerana Allah pada hari itu amat mengetahui. Jadi apa yang kita boleh faham daripada ayat yang telah lalu itu, pertama kita bahagikan ayat yang berapa? 11 ayat tu kita bahagikan kepada 3. Mungkin kita boleh bagikan kepada 3. Pertama mengenai sumpah-sumpah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuda perang, kuda yang tangkas berlari itu. Kuda tu apabila berlari sampai terkeluar, kita nampak api keluar daripada kaki dia. Kemudian kuda yang menggempur pada waktu subuh yang sehingga menyebabkan membangkitkan yang menimbulkan debu-debu, fa'asarna bihi naqa, menimbulkan debu-debu, ataupun kita kata tadi menimbulkan semboyan perang. Itulah ucapan la ilaha illallah, Allah atau Allahu akbar. Kemudian maknanya kuda yang menyerbu tadi duduk di tengah-tengah kumpulan wasatna bihi jam'a. Jadi itu adalah huruf sumpah dan perkataan sumpah yang digunakan oleh Allah untuk menguatkan ayat yang mana? Itulah innal insana li rabbih lakanud. Nak kuatkan itu. Semuanya manusia itu terhadap Tuhannya tidaklah berterima kasih, tak bersyukur di atas nikmat. Sedangkan dia sendiri tahu, dia sendiri syahid, dia sendiri menyaksikan perkara itu berlaku. Dia tahu dan dia menyaksi sendiri perkara itu berlaku, dan juga manusia ini adalah sangat suka kepada harta, sangat suka kepada keduniaan ini, dunia lebih daripada segala-galanya. Itu kemudian Allah mengancam di sini dalam ayat yang ke-9. Bahagian yang kedua,
Itulah kita lihat Allah mengancam di dalam ayat yang ke-9 ini. Bahwasanya Allah akan bongkar apa yang ada di dalam kubur. Allah akan bongkar apa yang ada di dalam dada. Bongkar. Untuk menentukan mereka, menilai mereka terhadap apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Sebab Allah di hari itu adalah amat mengetahui. Alhamdulillah, ayat kita itu daripada surah Al-Adiyat. Sekarang kita pergi pula kepada Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekali. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita lihat Al-Qari'ah, ya. Mana perkataan Al-Qari'ah ini disebut 3 kali di sini. Apa makna Al-Qari'ah? Makna Al-Qari'ah kiamat juga. Al-Qari'ah asalnya perkataan ini maknanya apa? Kutukan yang kuat tu. Apa orang panggil? Kutukan yang kuat. Al-Qari'ah tu kan? Qari'ah. Asalnya Qari'ah lah. Jadi dalam surah ini disebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, ini yang dimaksudkan ialah hari kiamat lah. Hari kiamat. Seperti mana perkataan-perkataan lain yang juga dimaksudkan dengan kiamat, iaitulah di antaranya apa? As-sa'ah, kan? As-sa'ah. As-sa'ah mana jam? Mana sa'ah detik, jam. Tapi ada kalanya digunakan dengan makna hari kiamat. Lagi contoh kataan yang banyak ada di dalam Al-Quran, itulah kita kata Al-Haqqah. Itu pun makna hari kiamat juga. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Ada surah yang tertentu yang namanya Haqqah, juga yang dimaksudkan Haqqah itu ialah hari kiamat. Itu hari yang pasti berlaku. Hari yang pasti berlaku. Benar akan berlaku hari Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah daripada ayat 1 sampai 3. Lepas tu ada juga dinamakan hari kiamat juga, iaitu As-Sakhah. Ada tak? As-Sakhah dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa ayat ke-33. Sakhah, apa makna sakhah? Ini suara yang memekakkan. Dahsyatlah semua kalau sebut kata hari kiamat ni, apa-apa pun yang berkaitan dengan semuanya dahsyat. Dahsyat, sangat menakutkan, menggerunkan. Kalau as-sakhah ni suara bukan sebarang suara. Suara yang memekakkan sampai pecah lah kita punya ni, gendang telinga ni.
As-Sakhah dalam surah Abasa ayat 33. Fa iza ja'atis sakhah, apabila datang, ja'at apabila datang, as-sakhah hari kiamatlah, yakni suara yang mengungkapkan itu iaitu pada hari kiamat. As-sakhah. Alif lam sad alif kha ta marbutah. Alif lam sad alif kha ta marbutah. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang suara yang memekakkan, apabila datang hari kiamat. Sakhah hari kiamat yang mana ada suara yang memekakkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari yang memekakkan itu apa? Yaitu hari yang yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari daripada, akan mengelak diri, akan lari daripada saudaranya. Akhihi, akhun, akhi. Akan lari daripada ummihi wa abi. Akan lari daripada ibunya. Ummihi wa abi, dan ibunya, bapanya, abi. Wa sahibatihi wa bani, akan lari daripada istrinya, sahibatihi, istrinya dan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa bani. Terlalu takut dan pada masa itu hanya ingat diri sendiri ya, tak ambil tahu dah. Yang anak kata mama kecil lagi kan. Buat tak tahu ya. Kalau di dunia bukan main kan. Tak boleh dengar suara sikit dah. Dah kita punya ni nak ambil tahu pasal apa ni anak ni. Menangis sikit pun kita dah ni. Tapi ketika itu oleh kerana terlalu dahsyat, oleh kerana pekikan yang kuat itu, maka bawa diri. Kan dia kata di sini likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, bagi setiap seseorang, likulli imri'in, bagi setiap seorang daripada mereka ini, daripada apa yang disebut tadi, saudara ke, emak ke, bapa ke, isteri ke, anak-anak ke, pada hari itu maknanya ada urusan sendiri je yang menyebabkan berurusan sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Tak hirau dah. Itu sakhah ya. Sakhah juga dalam di apa ni? Hendak di situ adalah hari kiamat. Kiamat juga. Kemudian al-ghashiyah. Yang kita dah baca, ada baca apa nak? Al-hataka hadisul ghashiyah. Al-ataka hadisul ghashiyah. Bencana yang apa ni? Bencana yang dahsyat, hari pembalasan. Al-qiyamah, itu pun yang selalulah disebut juga, la uqsimu biyaumil qiyamah. Okey, dalam surah An-Nazi'at disebut juga, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kamu wahai Muhammad akan ditanya tentang hari kiamat. Bila kedatangan kiamat tu? Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepada kamu, anis sa'ati, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, bilakah kedatangan hari kiamat? Jadi samalah dengan al-qari'ah ni, ada perkataan lain yang dikehendaki juga dengan makna kiamat, itulah yang saya sebut tadi, al-haqqah, as-sakhah, at-tammah. Ada dalam, saya tak jumpa dalam surah apa? At-tammah, ja'atit tammatul kubra. Betul, al-ghashiyah, al-qiyamah, as-sa'ah. Itu di antara perkataan yang samalah makna dengan al-qari'ah, iaitulah hari kiamat. As-sa'ah. Al-waqi'ah pun juga. Okey. Al-qari'ah.
Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Banyak yang ayat-ayat lain pun macam tu tadi, iaitu al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Apa dia qari'ah? Mal qari'ah. Apa dia qari'ah? Apakah kamu mengetahui tentang apakah dia qari'ah? Disebut-sebut berulang-ulang ya, dengan tujuan untuk menarik perhatian pada kataan itu ataupun pada hari itu, yang mana hari itu adalah hari kiamat. Ya. Jadi dalam ayat ini nak menyatakan tentang malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat. Malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat. Mari kita sama-sama tengok mana malapetaka tu, mana dia? Iaitulah dalam ayat yang ketiga, yang keempat. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, pada hari itu, yakunun nas, para manusia, yakunun nas, menjadi seperti kal, kaf tu huruf kaf tu seperti makna dia. Kal farash. Farash kelkatu. Kalau ka ada kaf di situ, kal farash seperti kelkatu. Seperti kelkatu al-mabsus, yang terbang bertempiaran. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ini malapetaka. Ini huru-hara hari kiamat. Manusia pada hari itu seperti itu. Itu seperti kelkatu yang terbang bertempiaran. Kita lihat dulu makna dia. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Itu juga apa dia malapetaka? Iaitulah bukit bukau, gunung ganang, jibal. Seperti gunung ganang, bukit bukau seperti kal aihni, seperti bulu yang berhamburan terbang. Mana? Hancur, lebur. Hancur, lebur. Habis. Kal aihnil manfush, seperti bulu yang berhamburan terbang. Nah, itu ditunjuk dalam dua gambaran. Manusia kal farashil mabsus. Bukit bukau gunung ganang pula kal ainil manfush. Kal farashil mabsus. Manusia seperti kelkatu yang terbang bertempiaran. Dan bukit bukau gunung ganang pula kal aihni, kan ada juga huruf kaf tu. Kal ainil manfush, seperti bulu yang berhamburan terbang. Habis. Jadi apa? Hamburan terbang maknanya kalau kita kata bukit tu ketul duduk situ, jadi berhamburan terbang. Jadi tak ada apa di bawah ni. Jadi rata habis semua. Rata habis semua. Bukit bukau gunung ganang habis, hancur, berkecai dia. Jadi macam bulu terbang. Bayangkan. Bayangkan. Nah, itu mengenai malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat. Oh, takut takut. Jangan saja masa kita baca tu kita takut. Takut sampai sudahlah. Mana takut dengan ada kesan di hati kita untuk apa? Untuk kita nak buat baik, untuk kita nak menambahkan amalan-amalan kita, nak memperelokkan amalan-amalan kita, untuk kita nak pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu adalah untuk menegaskan? Maknanya, kenapa disebut sampai 3 kali ni? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah,
Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi, apakah tujuannya? Adalah bertujuan untuk menunjukkan pentingnya hari tersebut. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah adalah untuk menegaskan betapa besarnya huru-hara dan kengerian dahsyat malapetaka hari tersebut. Allah menjelas serta menerangkan waktu serta tanda-tanda hari kiamat. Allah berfirman maksudnya pada hari itu manusia menjadi seperti kelkatu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Menjadi seperti kelkatu yang terbang, bertempiaran. Maksudnya hari yang dikeluarkan manusia daripada kubur. Hari dikeluarkan manusia daripada kubur. Manusia pun keluar bertempiaran. Mereka berjalan tanpa sebarang petunjuk. Jalan tak tahu nak tuju ke mana tak tahu. Macamlah kelkatu tu. Kelkatu tak ada tujuan. Dia kalau duduk kat lampu lagi dia pergi hantuk lampu tu. Lampu lagi dia jatuh ke bawah. Ataupun dia sama kawan-kawan dia. Mana belaga sama-sama kan. Jadi macam tu. Mana ini gambaran Allah adalah sangat sesuai, sangat indah di sini ya. Kunun nasu kal farashil mabsus. Kalau kita belajar ilmu balaghah dalam bahasa Arab ni, di situ kita tengok ada apa? Ada musyabbah bih. Mana? Kaf tu huruf tashbih. Kita nak serupakan keadaan manusia tu dengan apa? Dengan kelkatu yang terbang tanpa ada tujuan. Kal farashil mabsus. Dan kita nak umpamakan Bukit Bukau tu. Bukit Bukau tu yang telah pecah, telah berhambur tu seperti apa? Kal ainil mawfus. Seperti bulu yang berterbangan. Jadi maksudnya hari itu makna hari dikeluarkan manusia daripada kubur. Mereka berjalan tanpa sebarang petunjuk pada setiap arah perjalanan. Keadaan mereka seumpama serangga yang terbang berkeliaran dan bertebaran, atau seperti berkumpulnya segala jenis serangga yang berterbangan seperti nyamuk dan belalang. Mereka dalam keadaan berkeliaran, bertebaran, datang dan pergi tidak tentu arah disebabkan kehebatan dan kedahsyatan hari tersebut. Keadaan mereka seumpama kelkatu yang terbang bertebaran dan berkeliaran sebagaimana Allah nyatakan dalam firman tadi, kal farashil mabsus. Di dalam di dalam surah apa ni? Surah Al-Qamar pun ada. Keadaan mereka seumpama belalang yang terbang bertebaran. Dalam surah Al-Qamar ada juga disebutkan. Itulah di dalam surah Al-Muzammil mengenai Bukit Bukau tu. Dan mereka disifatkan seumpama kelkatu yang banyak bertebaran dan berterbangan dalam keadaan lemah serta berterbangan dengan hina ke arah penyeru masing-masing dari pelbagai arah sebagaimana berterbangan kelkatu ke arah cahaya. Mereka berterbangan, manusia berterbangan dengan hina ke arah penyeru masing-masing. Mereka mencari orang menyeru dia, orang yang menyeru mereka. Kalau dia kafir, dia carilah orang yang kafir juga yang membawa mereka kepada kekufuran itu. Masing-masing mencari penyeru masing-masing dari pelbagai arah sebagaimana berterbangan kelkatu ke arah cahaya. Firman Allah, "Watakunul jibalu kal ainil manfush." Gunung-gunung menjadi seperti bulu busar yang mempunyai pelbagai jenis warna-warni yang bercerai-berai kerana ianya terpisah dan saling berterbangan sebagaimana firman Allah
di dalam surah surah At-Takwir. Dalam surah Takwir Allah ada sebut di dalam ayat 3, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Jibal. Ini berlaku hari kiamat juga lah ni. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila bukit bukau gunung ganang dihancurkan. Dihancurkan. Wa idzal jibalu suyirat. Jadi kita lihat di sini dalam ayat At-Takwir. Dalam ayat Muzammil pun ada disebut dalam surah Muzammil ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Gegar bumi dan bukit bukau, dan wa kanatil jibal, dan bukit bukau gunung ganang itu kasiba, dia akan hancur lebur menjadi timbunan pasir berterbangan. Itu makna wa kanatil jibalu kasiban mahila di dalam suratul Muzammil ayat 14. Tujuan Allah menyebut kedua-dua tanda hari kiamat tersebut adalah untuk menggerunkan dan menimbulkan rasa takut yang mendalam terhadap kesengsaraan hari kiamat dalam hati manusia. Dalam hati kita lah. Rasa gerun tak? So, mungkin kita akan kata tak rasa apa pun. Takut, mesti rasa takut ni. Seterusnya Allah menyatakan tentang pembalasan segala amalan. Bila cakap tu, kemudian Allah nak kata fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini boleh jugalah. Mana dalam suratul Qari'ah ni kita akan boleh bagi dua bahagian. Bahagian pertama daripada ayat 1 sampai ke ayat 5, iaitulah mengenai malapetaka, petaka kiamat tu, Qari'ah tu, dan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat sampai ayat 5. Dan ayat yang seterusnya tu ialah neraca pertimbangan di hari tersebut. Neraca pertimbangan di hari kiamat itu. Daripada fa'amma man saqulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat, maka adapun amma tu, maka adapun man, orang yang, mereka yang saqulat, berat, mawazinuhu, timbangannya, saqula, berat, saqilun, saqil adalah berat, saqula dia punya verb, saqula, fa'ula, saqula akan jadi yasqulu dalam bahasa Arab. Bagaimana saqula atau jadi yasqulu. Kita tengok pada yang last tu, yang ke-6 tu, bab yang ke-6 tu. Mana huruf kedua dia dhammah, kasura, kabura, saqula, yasqulu, dia mesti fi'il mudhari' dia dhammah juga. Ini fi'il madhi ya. Fa amma man saqulat, saqulat, saqula, saqula, saqulu, saqulat, pada hiya. Duduk setentang dengan hiya, saqulat. Mawazinu, apa yang beratnya, iaitu timbangan-timbangan. Mawazin adalah jamak daripada mizan. Mizanun satu, mawazin jamak. Mawazin, timbangan-timbangan dia, timbangan kebaikan dia, maksudnya. Dan adapun orang yang berat timbangannya, iaitu
Timbangan apa? Timbangan kebaikannya. Apa akan berlaku? Maka ia berada fahuwa, maka dia huwa. Fi, maka dia fi aisyatir radiyah. Maka ia akan berada dalam kehidupan yang diredai, kehidupan yang senang lenang, kehidupan yang senang lenang, radiyah. Wa amma, dan adapun man, orang yang khaffat, ringan, lawan saqulat, lawan dia khaffat. Itu dalam bentuk verb ya, dalam bentuk fi'il. Kalau dalam bentuk ismun, kata nama saqilun. Saqilun mana berat. Khafifun. Khaffat tu jadi khafifun. Contoh kita kata hazal kitab khafifun. Kitab ni ringan sebab dia pelayan dia sikit. Hazal kitab saqilun. Ingat berat ya. Dia punya verb saqilun daripada saqulat, saqula daripada saqula, khafifun daripada khaffafa, khafifun. Saqilun berat, khafifun ringan. Perkataan berlawan. Kita boleh dalam masa ni dapat perkataan berlawan. Ingatlah. Fahuwa fi fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Adalah neraka hawiyah. Ummu apa makna ummu? Ummi apa makna? Mak lah kan. Mak, macam mana pergi jadi mak pula datang tu? Apa di sebalik ummu tu? Ada. Kenapa disebut perkataan ummu, ummi? Ummu tu adalah ibu. Ada di sebaliknya. Ada di sebaliknya. Simbolik. Simbolik ni. Kita kalau apa-apa masa kecil dulu, apa-apa sikit kita cari siapa? Cari mak lah. Apa sakit sikit ke apa ke? Tak sakit pun apa-apa nak bagi tahu ke, cari mak dulu. Dapat nombor 1. Dah jauh lagi cari mak dia. Mak pak ada depan tak kisah pun. Dia cari mak dia mesti nak cari mak dia nak bagi tahu. Fa ummuhu hawiyah. Itu nak dimaksudkan bahawasanya ummuhu tu tempat kembali ya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Seperti manusia selalu nak kembali kepada ibu kan. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Asalnya wa ma adraka ma hiya saja, tak datang. Hiya tu hiya dia itu neraka hawiyah. Jadi ta sebagai tambahan. Tambahan sebab nak apa ni bunyi ujung tu sama kan. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah itu ialah jawapannya ialah api yang sangat panas. Api yang sangat panas, sangat kejar. Okey, kita tengok. Allah menyatakan tentang pembalasan segala amalan manusia serta keadaan mereka yang tergolong kepada dua kumpulan. Ini kita dapat ambil kesimpulan di sini. Manusia di akhir nanti dalam segi amalan dia terbagi kepada dua kumpulan. Itulah kumpulan menyatakan tentang, kumpulan pertama menyatakan tentang pembalasan segala amalan manusia itu. Kalau berat timbangannya, man saqulat mawazinu, maka dia akan hidup dalam keadaan yang
dalam keadaan yang senang lenang lah. Radiyah, diredai, radiyah. Dia redha. Okey. Wa amma man saqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Ini berarti bahawa barang siapa yang amalan kebaikannya lebih banyak berbanding amalan kejahatannya, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Itulah dalam syurga lah. Dalam syurga. Aisyah. Aisyah itu mana? Kehidupan. Adalah suatu ungkapan yang menghimpunkan segala nikmat pemberian Allah di dalam syurga. Menghimpunkan segala nikmat pemberian Allah di dalam syurga. Manakala orang yang ringan timbangannya pula, timbangan kebaikan dia ringan, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Tahukah kamu apakah dia neraka hawiyah itu? Dia adalah narun hamiyah, iaitu api yang tersangat panas dan pijar. Barang siapa yang amalan kejahatannya lebih banyak dari amalan kebaikan ataupun tidak melakukan amalan kebaikan yang boleh dinilai untuk dirinya, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Dinamakan tempat kembali kerana ia ditempatkan kepadanya sebagaimana ditempatkan kanak-kanak di sisi ibunya. Macam saya sebut tadi lah kan. Dinamakan mereka neraka hawiyah, iaitu membawa makna perosak kerana ia mempunyai jurang yang dalam. Tu hawiyah tu. Makna dia mempunyai jurang yang dalam serta merupakan neraka yang khusus. Okey. Kemudian kita sebut tadi mawazin. Mawazin itu adalah plural kepada mizanun. Mizanun jamak dia mawazin. Mizanun satu. Mizan atau dacing timbangan amalan sebagaimana ternyata dalam Al-Quran. Namun kita tidak mengetahui bagaimana kaedah penimbangan tersebut dilakukan dan apakah piawaian yang digunakan. Jadi Allah bertanya lagi, tahukah kamu apakah neraka tersebut? Jadi maknanya tentang mizan tu, kita percaya sajalah bahawasanya di sisi Allah ada mizan, ada timbangan amalan. Macam mana timbangan tu? Macam kita tengok timbang barang tu macam mana? Kan? Kita harus percaya sajalah kepada mana adanya timbangan amalan di sisi Allah nanti. Yalah. Yang ditulis kan. Okey, yang ditulis pun dia kata kita akan dapat dalam bentuk catatan kan. Adakah catatan tu ditimbang kan? Kita tak tahu, tak boleh tanya. Tak boleh tanya macam mana. Kita percaya sajalah. Yalah. Allah bertanya lagi, tahukah kamu apakah neraka tersebut? Wa ma adraka ma hiya? Soalan di sini adalah untuk menakutkan dan mendatangkan kegerunan kepada manusia dengan menyatakan bahawa neraka itu terlalu asing dari pengetahuan biasa dan tidak diketahui hakikat sebenarnya. Kata Imam Az-Zamakhsyari, hawiyah ialah ganti nama bagi musibah yang teramat sangat yang ditunjukkan dalam firman Allah, maksudnya maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Apa ummuhu hawiyah? Ataupun dhamir yang dimaksud di sini ganti nama tu yang hiya tu, mahiyah saya dia. Mahiyah. Apa dia? Mahiyah. Hiya tu dhamir. Asalnya begitu Hawiyah, kita nak tahu pula mengenai neraka hawiyah. Hawiyah itu merupakan neraka yang suhunya sangat panas. Ia puncak kepanasan. Berlakunya kepanasan yang sangat pijar dan disertai oleh nyalaan yang amat hebat. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka tersebut
yang melebihi kepanasan segala jenis api yang ada. Imam Malik, Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini selalu kita dengar agaknya. Naru bani Adam allazi tuqaduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah in kanat lakafiyah faqala innaha fadalat 'alaiha bi 69 juz'an. Api naru bani Adam, api yang dinyalakan oleh bani Adam, kita manusia ni. Ni yang kita duk guna api ni di dunia sekarang ni tu. Kalau kita pergi buka gas tu, api gas tu. Kalau kita nyalakan melalui kayu ke apa, kayu api ke tu api dunia, tu api dunia. Ni yang dikatakan api anak Adam. Naru bani Adam, api yang dinyalakan oleh Bani Adam, oleh manusia adalah sebahagian dari 70 bahagian dari api neraka. Sebahagian daripada 70 bahagian. Mana 69 lagi. Duduk dah sana. Kita satu je. Pocek sikit pun aduh. Kan? Pocek api sikit pun dah. Tak mampu. Tak mampu. Lepas itu Rasulullah kata, bila Rasulullah sabda tadi, dia kata api anak Adam ni, api manusia ni adalah sebahagian daripada 70 bahagian dari api neraka Jahannam. Itu para sahabat pun tanya, faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kanat lakafiyah, wahai Rasulullah, adakah ia telah mencukupi sekadar itu, cukupkan sekadar itu? Ya Rasulullah, in kanat lakafiyah faqala innaha fadalat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata apa? Dia lebih, maknanya yang ada di neraka sana, api neraka itu melebihi 69 bahagian dari api yang dinyalakan oleh manusia ini. Jadi 69% lah kita kata, 1% aja yang manusia guna atas dunia ni. Apa-apa yang di dunia ni hanya 1%. 69. Tambah lagi. Kemudian Imam Ahmad mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, hazihin nar, api ini, nar muzakkar kan muannas? Benda pun tahu kan, nar. Dia muzakkar kan muannas? Kalau ikutkan dia tak ada ta marbutah kan. Tapi Nabi kata hazihin nar. Api ini muannas lah, nar tu. Muannas. Nar muannas seperti ardun, seperti samaun. Kan kita belajar. Seperti ardun. Zulzilatil ardu. Zulzilat wa akhrajatil ardu. Semua dia jadi muannas. Jadi feminine. Hazihin nar. Api di dunia ni adalah juz'un, sebahagian daripada mi'ati juz'in min jahannam. Satu bahagian dari 100 bahagian dari api neraka. Kita tahu satu patih. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Semua hadis kuat-kuat belakang. Hadis daripada sahabat-sahabat yang siqah, daripada sahabat-sahabat yang apa ni, kita kata kalau hadis dia tu maknanya sahih lah hadis. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lani yaghli minhuma dimaghahu. Apa dia makna dia? Inna ahwana ahlin nar, sesungguhnya serendah-rendah seksaan ahli neraka. Ini pun kita selalu dengar juga. Apa dia? Kalau boleh teka lah apa dia? Serendah-rendah seksaan ahli neraka apa dia? Dia kata di sini, ialah orang yang man lahu na'lani. Na'lan, na'lun itu makna
kita kasut selipar. Selipar na'la ni. Yaghli minhuma dimaru. Terompah tu ataupun kita kata selipar tu adalah daripada api. Bila diletak di bawah kaki dia, yaghli mendidih otak dia. Pak saudara Nabi kan. Itu katanya seringan-ringan seksaan, ya Allah. Ringan tu. Orang tu sampai ya Allah. Tak tahu nak kata. Maknanya sampai kita kata apa? Menggelegak, mendidih. Dari kedua sepatu tu, mendidih kepala otak dia. Kemudian telah sabit daripada Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza shtaddal har fa'abridu 'anis shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Apabila suasana terlalu panas, maka hendaklah kamu melambatkan waktu solat zuhur. Dan kita kata kalau di Arab Saudi kan, panas dia sampai 40 lebih kan, 40 lebih. Ada negara yang sampai 50. Allahu Akbar. Macam mana panas itu? Jadi panas macam itulah. Jangan ambil belah kita ni. Kita panas ke mana saja. Kan? Apabila suasana terlalu panas, maka hendaklah kamu melambatkan. Tashtadal har, apabila terlalu panas, har, fa'abridu 'anis shalah, maka kamu lambatkanlah waktu solat zuhur. Sesungguhnya fa inna shiddatal har, sesungguhnya suhu yang terlalu panas adalah sebahagian daripada percikan neraka jahannam. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Cuba kita ingat sikit. Cuba kita ingatkan diri kita. Saya lah terutamanya kena ingat. Bila berjalan kat waktu yang panas sangat tu, ingat ni. Allah, mana di akhirat besok neraka jahannam dan neraka besok lagi panas. Ni dah panas dah ni, tak tahan ni. Neraka besok lagi panas. Kita ingat tu. Min fayhi jahannam. Mana daripada percikan neraka jahannam. Amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi bagaimanakah kita nak jadikan diri kita ni selalu nak cari perkara-perkara yang boleh memberatkan timbangan amalan kita. Nak cari, kena buat. Jangan cari saja, tahu saja tapi tak buat. Kita duk pergi dengar ceramah kan. Dalam ini ceramah kata, contohnya, Ustaz kata apa? Ustaz kata, contohnya dalam dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Ustaz kata, kita naklah mengejar mencari ilmu. Macam mana kita nak kejar cara ilmu? Kita sebenarnya senang. Tak payah kejar, kita keluar aja dah. Kita dapat raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah. Di sana ada hadis mengatakan, selalu kita dengar ni, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang memasuki satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke syurga. Takkah ini apa yang kita cari-carikan? Banyak orang kata, tak apa, mai duduk sini ni sebab tak seronok lah duduk sorang-sorang di rumah. Duduk tengok TV tengok kita. Tak seronok lah.
Duduk di sinilah kawan-kawan banyak. Kalau setakat tu je, tak jadilah. Kena ingat lebih lagi ya, benda-benda ingat lebih lagi. Duduk di syirah, jangan duduk di bilik aja. Mana kalau kita ada keupayaan, kita sihat, keluarlah ke sini. Ini adalah raudhah min riyadil jannah. Kita nak pahala yang akan membawa pada kita ke syurga. Kita nak dengar sebanyak ilmu yang dipersembahkan oleh guru-guru di sini ya. Mana kita nak, lepas itu bukan kita dengar saja, kita nak faham. Kalau tak faham tanya, kalau tak faham tanya, dan kita nak amal. Jadi itulah baru bermakna amalan kita, sebab kita lakukan amalan itu dengan ilmu, dengan pengetahuan kita. Jangan kita tahu. Jangan kita buat ikut-ikut aja. Jangan kita buat ikut-ikut aja. Jangan macam tu. Kita buat dengan ilmu. Itu sebab sangat penting tentang ilmu ni. Lagi satu, hadir ke majlis ilmu. Hadis ini dikatakan di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Sahih At-Targhib wa Tarhib. Mana dalam buku Sahih At-Targhib wa Tarhib. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjat. Siapa yang pergi ke masjid, man ghada, ghada tu zahaba. Siapa yang pergi ke masjid, ilal masjid, la yuridu, dia tak nak melainkan illa an yata'allama, melainkan dia nak belajar kebaikan. Belajar an yata'allama khairan, belajar kebaikan. Atau yu'allimahu, atau dia nak ajar. Ini murid atau guru lah. Ada ganjarannya di sisi Allah. Itu kana lahu, dia dapat ganjaran apa? Ganjaran apa? Dia dapat ganjaran seperti ka'ajri hajin, seperti pahala orang yang buat haji. Ya Allah, tak payah pergi haji. Kita dah tak boleh pergi. 30 tahun orang tak pergi haji. Inilah kita cari jalan untuk sama kita dapat pahalanya seperti orang pergi haji. Pahala orang yang buat haji secara sempurna. Kana lahu ka ajri hajin, adalah baginya lahu ka ajri, seperti pahala haji, seperti pahala orang melakukan haji taman, secara sempurna hajinya. Sempurna hajinya terdapat. Seperti mana kita kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Bila bulan puasa ada Lailatul Qadar. Tapi ada pahala yang kita lakukan, yang kita dapat sama seperti Lailatul Qadar kan? Pada salat sunat. Ba'diyah Aisyah. Aisyah kan? Aisyah ba'diyah barakat. Tengok. Senang-senang aja Allah. Kalau zuhur sebelum 4 selepas 4 tu kita akan dihindarkan daripada api neraka. Tak nak kan? Itu juga adalah amalan-amalan yang boleh menambahkan kepada kita pahala-pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak beratkan timbangan dengan amalan-amalan. Banyak amalan-amalan yang kita tak ambil indah pun, kita buat ringan je, tak tahu aja. Padahal ambillah kesempatan itu. Ambillah kesempatan. Nanti kalau boleh saya terangkan lagi banyak lagi. Allah mudahnya, aku tak buat selama ni, aku tak buat pun dia. Allah sayangnya. Sekarang dah 70 lebih dah ni. Mana dia ni? Ulunlah. Nak ulun buatlah. Itu satu sikap yang sangat baiklah. Kalau kita ni kalau dengar pun tak tahu juga, tak tahu nak cakap apa dah kan. Jadi kita carilah nak ambil ayat yang kita baca hari ini sebagai dorongan kepada kita untuk kita nak saqulat mawazinu. Kita nak beratkan timbangan kita. Kita nak dapat
'aisyatir radiyah. Hidup yang bahagia. Redha. Kita tak mau kita tergolong daripada orang yang khaffat mawazinu, ringan. Mana kerja baik kita ringan, kita banyak tak buat, kita lalai, kita lalai. Apa lalai ya? Benda kan, kita lalai. Kita leka, tengok ada Jumaat lah. Dianjurkan supaya kita banyak bersalawat. Lah kita buat lagi ni, ni tengah hari dah. Dah. Tiba-tiba sampai petang kita tak buat lagi. Tak bersalawat lagi. Ya Allah. Tapi ya, mana kita hendaklah selalu cari amalan-amalan yang boleh menambahkan berat amalan kita. Ya. Kalau kita pergi masjid, ni kata tadi ya. Pergi masjid nak belajar ataupun nak mengajar. Pergi masjid nak belajar ataupun orang tu dia nak mengajar. Itulah kita tengok ustaz tak ada rajin pergi masjid sebab dia nak maknanya pahala ni. Nak kumpulkan pahala ni. Ini pun dia juga macam tadilah ni kita kata tadi tu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman tadi tu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu makna Allah berikan ganjaran itu kita mudah. Allah mudahkan kita untuk dapat syurga lah. Okey. Lagi satu mungkin bersyukur lah. Okey, tak apa, saya nanti minggu-minggu akan datang saya akan sebutkan lagi amalan-amalan yang mudah tapi boleh memberatkan timbangan amalan. Yang dua tadi pun benda dah buat dah. Saya sebut dua hadis tadi. Mana benda dah memang dah buat dah. Benda duduk sini, tujuan benda nak cari ilmu. Benda pun masuk dalam majlis ilmu yang macam ni, tak pernah miss. Ya, alhamdulillah kan. Ya, mana sama-sama lah kita. Benda pun sabar, saya pun sabar sikit. Kan? Okey. Jadi kita nak tamatkan kan? Hari ini ya, insya-Allah. Ingatkan saya, mungkin saya boleh banyak lagi ni amalan-amalan yang menarik yang kita rasa Allah ringannya, siapa aku tak buat. Maknanya biar kita menyesal dulu. Jangan kita menyesal noh. Dah mati dah hidup menyesal dekat akhirat itu ni lah tak jadi dah, menyesal pun tak jadi dah. Memang itu yang akan berlaku. Ramai manusia yang akan menyesal di hari akhirat ini kerana tak buat itu, tak buat ini, tapi tak guna lagi, tak guna. Jadi kita ambil kesempatan di dunia ni. Biar kita susah payah sikit supaya kita diletakkan di mizan dan berat timbangan amalan kita ya. Man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Baca lagi, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, boleh kita anggapkan sebagai taman syurga lah. Maknanya dan menghadiri kelas-kelas pengajian. Bila kita ada kelas pengajian tu, kita langkah tu Allah kira dah. Mana segala apa yang berkaitan dengan dia, Allah dah kira.
Maknanya Allah ni sangat kasih sayang kepada hamba dia kan. Maknanya kita aja yang tak nak. Kita saja tak nak bersyukur. Kita masih sihat. Masih sihat, masih boleh ingat. Kita ambil kesempatan. Nanti jangan sampai pada arzalil umur yang dah tua sangat, yang dah tak ingat, yang dah apa orang kata apa? Nyanyuk. Dah tak boleh nak buat apa dah. Kita pun sekarang ada nyanyuk kan kita. Saya pun ada kadang-kadang. Ya aku tak benda ni kat mana? Tak start ni baru duk pegang letak. Dan duk ingatkan kepada dia ni aku tak tahu ni tau. Aku tak tahu ni tau. Aku pergi sekejap lagi. Balik main dah. Lupa. Itulah. Itu kena beringat tu. Itu kena beringat. Ingatkan diri kita kan. Okey. Lah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Asmaul Husna. Moga-moga dengan Asmaul Husna ini Allah menyampaikan apa ni hajat kita, doa kita. Al-Jalil, Al-Jalil. Okey. Allahumma inna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudu'uka ya Allah ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil. Ilahi antal Jalil. Jalil makna maha agung, yang maha agung. Ilahi antal Jalilul ladzi tazubul akbadu min jamalika wa tarta'idul quluba min 'azamika wa jalalika tahallil lana bi asma'ikal jalil fala nara makhluqan illa wa qad sajada li 'azamatika wa la nara jamalan illa mustamiddan min jamalika wa jammilna ya Allah, jammilna ya Allah, jammilna ya Allah bil afiyati wa zayyinna bit taqwa wa hab lana min mahabatika ya Jalil innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau yang maha agung ya Allah, Engkau yang maha agung ya Allah, Engkau yang maha agung ya Allah. Lebar setiap hati yang memandang kecantikan keindahan-Mu. Bergetar semua hati menyedari keagungan dan kebesaran wibawa-Mu. Perlihatkanlah kepada kami Allah rahsia nama-Mu Al-Jalil sehingga kami dapat melihat sehingga kami tidak melihat satu makhluk pun kecuali sujud di hadapan-Mu, juga tidak memandang keindahan kecuali bersumber dari keindahan-Mu. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat dan perindahkanlah kami dengan takwa, serta anugerahi kami haibah dan wibawa yang bersumber darimu. Wahai Zat yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ustazah keluar dulu sebab Fat tak berapa sihat lagi. Masing-masing boleh keluar. Okey. Saya boleh tak? Ustazah keluar. Saya nak pijik mana tak ada ni. Tak tahu nak. Tak apa, masing-masing keluar. Tak apa kan Ustazah? Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ustazah. InsyaAllah. Fat macam mana? Fat macam mana nak tanya juga. Fat. Dia tak sedap perut Ustazah, macam gastrik. Oh, ya. Gastrik. Puasa semalam kan? Dia puasa. Dia puasa juga. Okey. Tak tahan lah tu dia baru. Terima kasih Ustazah. Salam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu nak kecil tahu nak. Pandai, benda pandai. Tak pandai. Tak apa, semua keluar. Saya keluar dulu nah, Ustazah. Keluar kat mana ni? Tak ada tanda apa dah? Lift. Lift. Tak ada. Tak ada. Close all lah. Close all boleh? Boleh kot. Cuba Close tengok. all. Ada. Dah. Dia kena lift kot, Ustazah. Tak ada lift. Keluar benda lain pula. Dia keluar apa? Keluar benda lain. Dia keluar buka benda iPad lain. lah tu. iPad lah. iPad patut ada lift. Kalau tekan dia ada warna merah tu kan, lift. Tak ada lift. Ada close all. Search. Bukan. Kat search ni ada lift tak? Ada. Nak tutup. Ada. Kita huruf kat ni. Tutup dah. Tak apa. Mereka pun keluar tak habis gini. Hasnah tak keluar ni. Kak Yam. Kak Sum Siti tak keluar. Ju belum keluar. Ya. Tak ada. Oh, dia punya Zoom. Kalau kita semayang malam, masna, kita elok buat dua-dua. Kalau kita semayang siang, tak apa lah macam kita duk buat semayang apa ni, tasbih tu, kita semayang sunat tasbih. Ni semayang sunat ni. Tasbih kita buat 4 kan. Jadi kalau tak ada tahiyat awal. Kalau kita buat malam, boleh kita buat 4, lepas Isya buat sunat 4. Boleh buat dua-dua. Baiklah. Masna. Dia kata salatul lail, semayang malam yang sunat tu buat dua-dua. Masna kan. Lagi eloklah. Itulah. Ya. Betul 21 ataupun buat satu tak apa. Kalau kita kata tak nilah tak ada nak ni kau nak. Boleh satu meter.